Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama dalam tafsir ringkas, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama membaca mentadabbur pada muka surat 367 daripada Al-Quranul Karim. Pada hari ini insya-Allah kita akan mula masuk kepada satu surah baru dalam Al-Quran ini, iaitu surah Asy-Syu'ara. Jadi alhamdulillah sebelum daripada ini kita telah habis surah Al-Furqan. Jadi semoga kita telah mendapat pengajaran, kita memahami tema-tema dan bagaimana kaitan-kaitan isi dalam surah Al-Furqan tersebut dengan tema-tema yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini. Dan insya-Allah pada kali ini apabila kita masuk surah Asy-Syu'ara yang pertama sekali, insya-Allah saya akan cuba ceritakan sedikit apakah dia tema surah Asy-Syu'ara. Dan surah Asy-Syu'ara ni ayatnya adalah pendek-pendek, tetapi dia mempunyai bilangan ayat yang sangat banyak, kita boleh katakan, iaitu 227 dengan sedikit perbezaan di kalangan ulama-ulama Al-Quran. Jadi ayatnya ialah 227, masya-Allah, sangat banyak. Dan surah ini adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah, dan dikatakan menurut riwayat yang masyhurnya ialah turun selepas daripada surah Al-Waqi'ah, iaitu selepas daripada surah Al-Furqan, of course. Jadi sebagaimana kita tahu sebelum daripada ni, surah Al-Furqan adalah surah yang diturunkan pada penghujung ketika Nabi SAW berada di Mekah. Jadi iaitu sebelum daripada hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah. Oleh kerana itulah maka bentuknya, suasananya ialah perlu kita fahamlah, iaitu suasana selepas daripada Nabi SAW pulang daripada Taif, dan dakwah Nabi pada ketika itu adalah bermula kepada orang-orang yang datang daripada luar Mekah. Maka begitu jugalah surah Asy-Syu'ara ini, dia mempunyai tema yang agak berbeza sedikit daripada surah sebelumnya, iaitu surah Asy-Syu'ara ini daripada namanya kita boleh faham namanya ialah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ni artinya para penyair. Jadi apakah dia tema? Sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa orang ulama, dikatakan bahawa surah Asy-Syu'ara ini mempunyai tema al-i'lam. Al-i'lam ni artinya ialah pemberitahuan, penyebaran, penyampaian untuk masa, iaitu memberitahu mesej dakwah ini kepada seluruh manusia. Tetapi bagaimanakah kita akan dapat menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia? Oleh kerana manusia ni pelbagai bentuk, rambut sama hitam, tapi ragam perasaan dan sebagainya adalah berbeza. Oleh kerana itu, cara untuk menyentuh manusia, iaitu untuk menyampaikan mesej kepada manusia ini mestilah berbeza, tidak boleh bergantung kepada satu cara sahaja. Tetapi ada cara-cara yang popular mengikut zaman, mengikut masa dan sebagainya. Sebagai contohnya ialah di zaman Nabi Musa alaihissalam, cara untuk menyampaikan mesej Islam ini, mesej dakwah ni ialah melalui sihir. Jadi Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang akan kita baca dalam surah ini, menggunakan pelbagai teknik yang kita panggil sebagai sihir. Jadi perkara ini adalah lumrah pada masa tersebut, iaitu untuk menyampaikan mesej. Sebagaimana Firaun, dia menggunakan mesej sihir untuk mengatakan bahawa dia adalah Tuhan. Walaupun itu adalah tidak betul, tetapi manusia ramai yang boleh menerimanya. Begitu juga di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu syair. Penggunaan syair sangat meluas. Jadi para penyair ni kita boleh anggap sebagai seperti jurnalism pada masa ni, jurnalis, iaitu orang-orang yang menyampaikan mesej melalui pelbagai cara. Kita pada masa sekarang terdapat pelbagai cara yang ada, seperti media of course, iaitu sama ada media elektronik, sama ada media internet, sama ada dan pelbagai lagi bentuk-bentuk media bagaimana untuk menyampaikan mesej ini kepada masa. Jadi oleh kerana itulah maka surah Asy-Syu'ara ini sebenarnya ialah dia berkaitan dengan perkara tersebut.
Jadi alhamdulillah sangat cantiklah kita dalam keadaan sekarang ni, kita pada masa keadaan PKPP ni, iaitu kita berada dalam keadaan di mana banyak benda yang biasanya kita boleh buat sebelum daripada ini kita tak boleh buat. Kenapa? Sebab pergerakan terhad, kita tak boleh berjumpa dengan orang dan sebagainya. Maka penggunaan media massa, medsos dan sebagainya adalah sangat-sangat pentinglah. Dan kita mesti mencari jalan. Kita tak nak bahawa mesej-mesej yang tidak betul ini disampaikan kepada manusia, mesej-mesej mengarut, mesej melalaikan, mesej yang, dan apatah lagi kalau mesej-mesej yang sesat memang banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi oleh kerana itu, kita sebagai pendakwah, kita sebagai penyampai Islam, kita mesti mencari jalan. Dan insya-Allah saya rasa ada bagusnya PKPP ini sebenarnya dia banyak mengajar kita. Mengajar kita iaitu kita mula berinovasi. Kita mula berkreatif dalam nak menyampaikan dakwah. Yang penting ada perasaan nak dakwah. Jadi insya-Allah surah Asy-Syu'ara ini ialah surah yang tepatlah kemungkinan yang kita boleh katakan pada keadaan kita sekarang ni, iaitu bagaimanakah untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan mesej kepada seluruh manusia, seramai mungkin manusia dengan menggunakan media-media yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini sebagaimana saya sebut tadi adalah mengandungi 227 dan dia adalah Makkiyah. Tetapi terdapat ulama yang mengatakan bahawa ada beberapa ayat di dalam surah ini yang mana ianya adalah Madaniyah, iaitu 197. Ini pendapat ulama 197 dan juga 224 sehingga ke akhir surah ini dikatakan bahawa ianya adalah, ini menurut setengah pendapat ulama mengatakan ianya adalah Madaniyah. Tetapi oleh kerana majoriti ayat di dalam surah ini adalah Makkiyah, maka dikatakan bahawa surah ini adalah surah Makkiyah. Seterusnya topik tema surah ini saya telah ceritakan sebentar tadi, dan begitu juga tentang muqaddimah. Seterusnya kita akan baca sama-sama insya-Allah. Yang pertama sekali, surah ini dimulakan dengan Ta, Sin dan juga Mim. Tiga huruf atau dipanggil perkara ini adalah sebagai huruf ijaiyah yang terdapat pada permulaan surah. Terdapat banyak pendapat mengenai perkara ini. Apakah maksud dengan huruf-huruf yang ada di permulaan surah-surah ini, sama ada alif lam mim ke, alif lam ra ke, dan sebagainya. Maka semua ni adalah mempunyai pelbagai pendapat ulama. Ada dua pendapat besarlah yang kita boleh katakan, iaitu pendapat yang paling kuat sebagaimana menurut pendapat dalam tafsir surah Jalalain dikatakan bahawa Allahu a'lamu bimuradihi, iaitu itu pendapat yang paling kuat menurut tafsir Jalalain, iaitu Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan maksudnya. Itu pendapatnya. Terdapat satu lagi pendapat yang masyhur juga, yang agak kuat juga, iaitu mengatakan bahawa ianya adalah huruf-huruf yang terdiri daripada huruf-huruf bahasa Arab nak mencabar manusia-manusia semasa Nabi dan juga orang Arab, iaitu sebenarnya Al-Quran ini hanya terdiri daripada huruf-huruf ini, dan ianya tidak lain daripada huruf-huruf ini yang kita tahu dalam bahasa Arab kan, alif sampai ya, itu saja. Dan walaupun ianya turun dalam huruf-huruf yang digunakan oleh orang Arab, tetapi orang Arab yang hebat, orang-orang yang dikatakan sebagai penyair-penyair masyhur itu, mereka tidak dapat menandingi Al-Quran walaupun telah dicabar berkali-kali. Jadi menunjukkan di sini apa? Bahawa sebenarnya ini adalah ayat-ayat cabaran, perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf cabaran kepada orang Arab, nak menunjukkan bahawa mereka sebenarnya tidak mampu. Seterusnya kita akan masuk insya-Allah ayat yang kedua dalam surah Asy-Syu'ara ini. Tilka ayatul kitabil mubin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahawa inilah dia, itu adalah ayat-ayat daripada kitab yang mubin. Jadi tilka sebagaimana dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan itu zalikal kitab, seolah-olah ianya jauh, tetapi sebenarnya ia bukannya jauh, tetapi maksud di sini sebagaimana yang disebut ialah, iaitu ayat-ayat. Menurut setengah pendapat ahli tafsir, dia kata tilka digunakan kerana dia nak menunjukkan kepada ayat-ayat yang turun sebelum daripada ni, iaitu banyak ayat-ayat yang turun sebelum ini. Kalau kita katakan kalaulah surah ini selepas daripada Taif, bererti bahawa dah 10 tahun ayat-ayat Al-Quran telah turun kepada Nabi. Jadi sebab itulah dia kata tilka, itu semua, iaitu ayat yang turun kepada Muhammad itu ayatul kitab, adalah ayat-ayat daripada Alkitab, iaitu Al-Quran.
dan kemudian Al-Mubin, dan dia menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan sifat-sifat Allah, menjelaskan kekuasaan Allah, menjelaskan apa yang betul dan juga menjelaskan apa yang salah. Ayat nombor 3, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau dikira ialah hakikat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Iaitu kemungkinan engkau, wahai Muhammad, kemungkinan ini makna asalnya kemungkinan engkau wahai Muhammad merosakkan diri kamu sendiri, membinasakan diri kamu sendiri. Kerana apa? Kerana bakhi'un nafsaka ialah kerana perasaan Nabi SAW yang sangat sedih terhadap apa? Terhadap alla yakunu mu'minin, kerana mereka itu tidak menjadi orang mukmin. Memang itu lumrah Nabi SAW. Nabi sebagai orang yang bawa Islam, bawa mesej yang dia nak supaya orang tu semua tu terima Islam. Dia nak, itu adalah sifat manusia kan. Kita pun begitu juga. Kita ni sebagai pendakwah, pembawa Islam, kalau nak, kalau boleh, kita nak orang ni akan terima apa yang kita bawa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan, Allah Taala tahu apakah hikmah kenapa dia tak beri hidayah kepada orang ni, dia beri hidayah kepada orang ni. Maka oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perasaan ini mungkin berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ditafsirkan oleh ulama mengenai ayat ini, la'allaka bakhi'un nafsaka, ialah ayat ini ialah dia kata, ya Muhammad, janganlah engkau, maknanya janganlah engkau merasa sedih sampai sedih itu menyebabkan kamu ini seolah-olah seperti membinasakan kamu sendiri, merosakkan dia. Memang betul, kadang-kadang kalau kita sedih sangat, mungkin ada orang sampai bunuh diri kerana sedih sangat terhadap satu, kerana tak lulus periksa ke dan sebagainya, dia bunuh diri. Pelik kan? Jadi maknanya sini, perasaan sedih ni kadang-kadang dia boleh mengganggu seseorang tu. Jadi begitulah yang berlaku kepada Nabi SAW dan mungkin berlaku kepada para pendakwah Islam. Oleh kerana itulah maka para pendakwah semua, orang-orang yang bawa mesej Islam semua, jangan sedih kalaulah orang tak terima. Jika sekiranya kita telah menyampaikan dengan sepenuh hati, dengan penuh perasaan, dengan penuh usaha, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi hidayah kepada manusia tersebut, maka jangan risau, jangan sedih. Yang penting sedih kalau kita tidak melakukan kerja kita. Bukannya kita sedih apabila ianya tidak diterima oleh manusia. Kerana masalah terima tak terima itu adalah terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini, la'allaka bakhi'un nafsaka, Allah Taala ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tu alla yakunu mu'minin, kalau mereka orang tak beriman, orang tak terima, maka kita jangan bersedih. Kemudian, in nasha nunazzil alaihim minas sama' ayatan fazallat a'naquhum laha khadi'in. Ayat yang keempat ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan Allah Taala nak beritahu kepada kita semua, in nasha, kalau Allah Taala kehendaki, nunazzil alaihim minas sama', Allah Taala boleh turunkan daripada langit ayat, tanda. Allah Taala boleh tunjukkan kepada orang yang tak nak beriman, tak nak terima Islam ini, Allah Taala boleh buat apa saja sebenarnya. Menurunkan tanda. Apakah yang dikatakan sebagai tanda tu? Iaitu apa-apa saja tanda ni, tanda yang menyebabkan manusia ni menerima Islam tu. Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan, boleh. Allah Taala nak buat, boleh. Allah Taala tidak ada had kan, dia hanya boleh berkata kun fayakun, maka Allah Taala kata jadi, maka dia akan jadi. Jadi oleh kerana itu maka perkara ni adalah sebenarnya adalah tasliah kepada kita semua, iaitu kepada orang bawa Islam, jangan sedih kan jika sekiranya orang tak terima. Tetap kenapa? Kerana Allah Taala boleh buat kalau dia nak. Nunazzil alaihim minas sama' ayatan fazallat a'naquhum laha khadi'in. Kalau Allah Taala turunkan ayat tu, Allah Taala turunkan tanda tu, Allah Taala turunkan apa-apa bukti yang besar yang menyebabkan, Allah Taala boleh menjadikan fazallat a'naquhum. A'naquhum ini leher dalam satu makna. Tetapi orang Arab menggunakan perkataan anak ini juga ialah untuk merefer kepada ketua-ketua kaum, orang-orang besar dalam kaum tu. Jadi Allah Ta'ala kalau kita tengok di Mekah ni, kenapa mereka ni tak terima Islam? Tak terima Islam kerana ketua-ketua Mekah ni, ketua-ketua Quraisy ni, mereka tak terima Islam. Jadi sebab itulah berlaku pertentangan di antara Muhammad dan juga ketua-ketua Quraisy. Jadi tiba-tiba ketua-ketua Quraisy ni tak nak terima Islam, Muhammad mengajak kepada Islam. Jadi mereka ni dilema. Sebab itulah mereka sebenarnya apabila ketua-ketua Quraisy ini dah kalah seperti dalam Fathu Mekah, maka orang ramai dengan mudah untuk menerima Islam. Jadi itulah pentingnya ketua dan kekuasaan. Jadi di sini ayat ni Allah Taala sebut a'naquhum,
dia boleh jadi ialah leher-leher mereka ini akan tunduk apabila, iaitu mereka sendiri akan tunduk kepada apabila ada tanda-tanda daripada Allah SWT tu, apabila ada petunjuk kekuasaan yang sungguh-sungguh daripada Allah. Allah Ta'ala boleh buat benda tu. Dan juga Allah Ta'ala boleh buat juga, iaitu tanda yang menyebabkan ketua-ketua tu akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan orang ramai pun akan tunduk. Wa ma ya'tihim min zikrim minar rahman muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Allah Ta'ala sebut, iaitu mereka ni sifat orang-orang kafir ni, sifat orang yang tak beriman ni, sifat orang yang tolak Islam. Apa dia? Kalau datang apa-apa saja, peringatan daripada Al-Quran, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut sini minar rahman, iaitu daripada rahman. Dia sebutkan sifat Allah yang maha pemurah, yang nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sayang kepada makhluk ni. Allah Ta'ala sayang kepada manusia-manusia ni, tetapi manusia tetap juga ingkar. Muhdatsin artinya yang baru datang, iaitu maknanya kan setiap kali kalau baru datang lagi pun dia tak akan terima juga. Illa kanu anha mu'ridin, mereka tetap akan juga berpaling. Jadi nak ingatkan di sini ialah bahawa kalau kita bawa Islam, kalau orang tak terima, orang mu'ridin, itu adalah satu lumrahan, satu perkara yang biasa. Jangan sedih dan sebagainya, tetapi kena berusaha dengan sehebat mungkin. Ayat yang ke-6, faqad kazzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allah Ta'ala kata mereka telah mendustakan Al-Quran itu. Fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, akan datang nanti apa dia, iaitu apa yang mereka ejek-ejekkan tu. Berita apa itu azab Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada mereka. Sebab sekarang ni mereka pemain-main kan, mana dia tak datang pun nanti Allah Ta'ala kata akan datang. Tapi bila dah datang tu tak boleh lari lagi kan. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Allah Ta'ala bawa ke bumi nak minta supaya kita ni tengok apa yang dipanggil sebagai ayat takwiniyah. Ini adalah ayat takwiniyah, iaitu ayat-ayat kejadian. Dia ada ayat tanziliyah, itu ayat yang turun daripada Allah SWT, itu ayat Quran tu. Kemudian ada ayat takwiniyah, iaitu ayat yang berlaku di depan mata kita, ataupun dipanggil juga oleh setengah ulama sebagai ayatul manzurah, ayat-ayat yang boleh dilihat. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh kita melihat awalam yarau, tidakkah mereka melihat ilal ardi, ke bumi, kam ambatna, kami telah tumbuh, berapa banyak kami telah tumbuhkan, fiha, pada bumi ini, min kulli zaujin karim, daripada tanaman-tanaman yang mulia. Zaujin sini ada yang ertikan dengan kata bahawa pokok-pokok ini ada jantan, ada betina dan sebagainya. Zaujin ini artinya adalah pasangan kan. Tetapi ramai ulama-ulama tafsir mengatakan ialah kulli zaujin karim ni nak menunjukkan kepada keindahan, iaitu pokok-pokok, tanaman-tanaman yang banyak sangat dan sangat indah. Kemudian Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-8 mengatakan inna fi zalika laayah, semua itu adalah tanda. Baru satu perkara disebutkan kat sini, tetapi dalam ayat yang lain banyak lagi yang Allah Ta'ala sebut wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi ramai di kalangan mereka ni tidak beriman. Wa ma kana aktsaruhum, ramai daripada mereka mukminin, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhan kamu, wa inna rabbaka lahuwa, sesungguhnya dia itu adalah aziz dan juga rahim, maha perkasa dan juga maha penyayang. Wa iznada rabbuka, sekarang dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala berpindah membawa kita kepada salah satu daripada cerita yang berlaku. Jadi apa yang suatu benda yang kita boleh faham, kita boleh tengok berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang banyak ni, ialah Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan nabi-nabi dan juga kisah-kisah terdahulu di dalam pelbagai surah. Jadi setiap surah tu ada cerita ni, kadang-kadang ada cerita ni, sebagaimana kisah Nabi Musa AS banyak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi di surah-surah yang berbeza dan dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Iaitu biasanya ialah apa yang dapat kita lihat, Allah Ta'ala bila menceritakan kisah seorang Nabi di dalam surah ini, dia ada kaitannya dengan tema surah itu. Seperti cerita Nabi Musa di dalam surah Al-Baqarah, so dia ada kesesuaiannya dengan tema yang dibawa di dalam surah Al-Baqarah, dan begitulah seterusnya. Kisah-kisah Nabi-Nabi ini kebanyakannya adalah yang kita boleh nampak ialah bersesuaian, ada kaitannya dengan tema di dalam surah tersebut.
Jadi surah ini, surah Asy-Syu'ara, surah apa? Surah I'lam saya sebut tadi, iaitu surah menyampaikan dalam pelbagai bentuk kepada manusia. Jadi dalam surah ini terdapat sekarang kita akan lihat surah Nabi Musa alaihi salam, kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi apakah yang diceritakan tentang kisah Nabi Musa ni? Kita akan tengok sama-sama insya-Allah. Allah Taala memulakan dengan wa iznada rabbuka Musa anitil qaumaz zalimin. Wahai, ketika kami bercakap, berkata, menyeru Nabi Musa alaihi salam. Peristiwa ini ditafsirkan oleh ulama ialah ketika di Tur Saina, iaitu di padang pasir Saina tu, ketika dalam perjalanan Nabi Musa ini nak balik ke Mesir daripada tempat dia lari, iaitu di tempat Nabi Syuaib alaihi salam. Ketika Tuhan kamu berkata, menyeru Nabi Musa, Rabbuka Musa anitil qaumaz zalimin. Allah Taala kata, kamu hendaklah pergi mendatangi kaum yang zalim. Maknanya sekarang Nabi Musa dalam plan dia ialah asalnya ialah nak kembali ke negeri Mesir ni adalah nak berjumpa dengan family dia, nak jumpa dengan ayah angkat dia iaitu Firaun. Jadi maknanya dalam planning ialah planning keluarga. Bukannya planning balik kampung ni, bukannya planning nak pergi buat kerja apa-apa kan. Tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala berhentikan dia di tengah-tengah padang pasir dan kemudian berkata kepada dia, iaitu apa? Allah Taala terus menyampaikan mesej dia di dalam surah ini, anitil qaumaz zalimin. Sekarang kamu kena pergi. Sekarang kamu kena pergi ke mana? Pergi kepada satu kaum yang zalim. Siapa? Of course lah Firaun kan. Dan juga satu lagi ialah Bani Israel. So ada dua mesej, ada dua mission yang terpaksa dibuat oleh Nabi Musa sekarang ni. Jadi nampak tak dah terbalik dah sekarang ni. Plan nak buat lain, sekarang nak ada mesej lain. Tetapi Nabi Musa alaihi salam, masya-Allah kan, dia telah menerima apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, dan sekarang ni dalam pemikiran dia dah berbeza. Iaitu sekarang bukan balik kampung, tetapi sekarang ni adalah pergi untuk berdakwah. Kaum Firaun. Allah Taala kata dalam ayat yang ke-11 ni, kaum Firaun. Siapa kaum yang zalim itu? Iaitu kaum Firaun. Ala yattaqun. Tidakkah mereka ini mahu bertakwa? Nampak? Jadi dalam surah ini terus diceritakan mesej, iaitu mesej apakah kerja Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa berkata, qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. Nabi Musa menceritakan perasaan dalam diri dia, iaitu aku takut. Inni akhafu, wahai Tuhan, aku takut an yukazzibun, mereka ini mendustai. Mereka akan kata kepada aku bahawa apa yang aku bawa ni adalah penipu. Aku ni adalah penipu, dan apa yang aku bawa ni adalah satu benda yang tipu. Jadi itu aku takut. Jadi perasaan ini sebenarnya adalah satu perasaan yang lumrah yang ada pada manusia. Dan Nabi Musa adalah sebagai manusia, dia ada perasaan tu. Jadi dia ceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala perasaan tersebut. Kemudian wayadhiqu sadri. Perkara yang kedua yang aku tak rasa tak boleh ni ialah apa? Wayadhiqu sadri. Ini bukan menunjukkan bahawa Nabi Musa ni tak nak, tapi Nabi Musa menceritakan apa yang ada dalam hati dia. Perkara kedua yang diceritakan ialah wayadhiqu sadri. Aku rasa sempit dada. Kemudian yang ketiga, wala yantaliq lisani. Dan aku tak boleh, aku rasa tak mampu nak bercakap. Aku takut nanti apa yang aku cakap ni tak sampai mesej. Aku nak sampai benda ni, tapi tengok-tengok cerita sampai benda ni kan. Perkara tu biasalah kan pada kita kan, iaitu kemampuan untuk berbicara. Jadi alhamdulillah pada sekarang ni kan manusia telah buat kajian sehingga ada macam-macam kan. Nak buat presentation, ni ada kan, nak buat gini, ada nak bercakap, nak menyampaikan mesej bagaimana dan sebagainya kan. Dan kajian-kajian manusia ni kita kena ambil manfaatkan lah. Kita kena belajar kan, iaitu bagaimana untuk mempengaruhi manusia, how to talk to the people kan, untuk sampai supaya mesej ni bukan hanya bercakap, tapi untuk bagaimana menjadikan mesej yang kita nak sampai ni sampai ke pada manusia, boleh menarik mereka ke, bercakap dengan gaya tertentu ke, dan sebagainya, menggunakan media-media tertentu ke. Jadi ini adalah perkara ketiga yang Nabi Musa alaihi salam takut dicerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wala yantaliqu lisani. Lidah aku ni kelu, tak boleh nak keluar, tak boleh nak sampai. Jadi dia pun cadangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cadang Allah Taala Maha tahu, of course. Tetapi ni perasaan dia. Dia kata, ya Allah, boleh tak fa'arsil ila Harun? Boleh tak beri juga wahyu ni kepada Nabi Harun supaya aku ni ada kawan? Sebab apa? Sebab di dalam tempat yang lain kan, dia akan sebutkan bahawa Nabi Harun ni lebih petah lidahnya.
Jadi adalah kisah-kisah yang menceritakan tentang bahawa Nabi Musa ni api dan sebagainya, dia menyebabkan lidah ni tak berapa ni kan. Kemudian tetapi Nabi Musa ni memang masyhur dengan kekuatan dia kuat dan sebagainya, dan Nabi Harun ni lemah lembut dan sebagainya, sebagaimana kita tengok dalam surah-surah yang lain. Seterusnya, walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun. Nabi Musa cerita lagi rasa takut dia, masalah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Dia pernah membunuh salah seorang daripada orang Firaun, iaitu Kibti kan, bangsa Kibti. Jadi dia kata walahum alayya zambun, bagi mereka ke atasku ada dosa. Dosa tu ialah sebab dia bunuh tadi lah sebelum dia bunuh. Fa akhafu an yaqtulun, aku takut aku ni akan mereka ni akan membunuh aku. Sebab apa? Nak qisas kat atas aku lah. Nak bunuh balas atas aku. Sebab apa? Aku telah membunuh salah seorang daripada mereka. Qala, jadi Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalla, sekali-kali tidak. Fazahba bi ayatina, kamu pergi. Benda-benda tu, perkara-perkara tu, masalah-masalah yang kamu tu, aku akan uruskan. Aku akan selesaikan. Jadi permintaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diutuskan juga kepada Nabi Harun disambut oleh Allah Taala. Allah Taala mustajabkan dia. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berkata kat sini fazhaba, kamu berdua pergi. Sekarang maknanya kisah ni dipendekkanlah. Bila sebut fazhaba dua tu, maksudnya ialah Musa dan juga Harun. Telah maknanya permintaan itu telah diterima. Bi ayatina. Jadi pergi sekarang kamu membawa ayat-ayat aku. Inna ma'akum mustami'un, dan aku ini bersama dengan kamu, iaitu apa? Inna, aku, Allah Subhanahu Wa Taala kata ma'akum, bersama dengan kamu semua, mustami'un, mendengar. Jadi jangan risau. Allah Taala ni ada bersama dengan, maknanya taklah, maknanya Allah Taala tak tahu apa yang akan berlaku pada kamu. Maknanya pergi lepas, kemudian kamu akan pergi, Allah Taala tak, Allah Taala tahu, Allah Taala tengok. Jadi kenapa kamu harus takut sepatutnya? Maka begitu juga kita pada hari ini, sepatutnya kita tak takut. Sebab apa? Sebab kita yakin kan Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang berlaku kepada kita, apa yang sedang kita buat, Allah Taala semua tahu. Jadi jangan takut. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Hendaklah kamu pergi kepada Firaun dan kata kepada dia inna rasulu rabbil alamin. Kami ini adalah rasul kepada Tuhan sekalian alam. Sebab Firaun mengaku dia ni Tuhan. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Musa berkata apa? An arsil ma'ana bani Israel. Yang pertama, kamu kena beriman. Kemudian yang kedua, kamu kena lepaskan. Lepaskan siapa? Iaitu Bani Israel. Sebab apa? Bani Israel ni ada mission dia yang dia kena pergi ke Palestin. Ada kerja dia kena buat kat sana, iaitu membina Islam di sana. Jadi kena lepaskan dia, jangan perhambakan dia. Dia ni dulu sebenarnya datang ni iaitu bersama dengan Nabi Yusuf AS kan. Sebab Bani Israel ni adalah anak-anak Nabi Yaqub AS. Kemudian dia pergi ke Mesir, tinggal di Mesir, kemudian diperhambakan oleh Firaun. Jadi sekarang ni lepaskan dia, jangan perhambakan dia lagi. An arsil ma'ana. Jadi sekarang aku nak bawa dia pergi. Kamu beriman dan kemudian aku nak bawa dia pergi. Tetapi apa kata Firaun? Qala alam nurabbika fina walidan. Sekarang ni Firaun telah berkata kepada Musa. Dia kata pula. Sekarang dia gunakan yang pertama sekali ialah psikologi. Kita boleh katakan kat sini, iaitu apa? Psikologi yang menjadikan seseorang itu akan lemah lunglai lah, kita katakan tau. Bila dengar satu-satu benda ni. Jadi ini adalah yang kita katakan sebagai teknik yang ada di dalam dakwah. Jadi teknik ini digunakan oleh Firaun. Firaun kata apa kepada Musa? Dia kata, qala alam nurabbika fina walidan. Bukankah kami dulu telah jaga kamu daripada kecil lagi? Kamu ni membesar. Dikatakan bahawa sehingga umur dia 30 tahun. Daripada baby, daripada jumpa dalam kotak tu, sehinggalah kepada dia besar, sehinggalah dia bunuh tu, orang kemudian lari, iaitu 30 tahun. Kami jaga kamu 30 tahun. Ini perasaan, main emosi lah kan. Jadi wala bistafina min umuri kasinin. Dan kemudian kamu ni duduk bersama dengan kami sampai bertahun-tahun. Jadi sepatutnya takkanlah kamu sekarang tiba-tiba datang ni, tiba-tiba nak lawan kami, tiba-tiba nak kata macam ni kepada kami dan sebagainya. Kamu ni tak logik lah Musa ni. Kamu anak-anak kami. Jadi wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kemudian ni Firaun kata lagi kepada Musa. Dia kata psikologi lagi kan. Dia kata dan kemudian lepas tu kamu buat apa yang kamu buat.
kamu buat apa yang kamu buat itu ialah iaitu membunuh tu. Kemudian itu wa anta minal kafirin. Dan sekarang ni tiba-tiba engkau ni nak datang lawan macam tak kenal budi ni. Itu. Kafirin kat sini tu ialah kata-kata Firaun tuduhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia kata Musa ni kafirin. Kafirin tu bukan maksud kafir kat sini tapi maksudnya ialah tidak mengenang budi maknanya. Dahlah orang bagi kamu, orang jaga kamu, kami jaga kamu. Kamu ni membesar, kami makan semua naik kenderaan kami dan sebagainya kan. Tiba-tiba dah besar-besar jadi macam ni pula. Tak kenal budi betul. Wa anta minal kafirin dia kata. Jadi apa kisah selanjutnya yang berlaku di dalam dialog di antara Nabi Musa alaihissalam dan juga Firaun ni. Insya-Allah jangan ke mana-mana esok insya-Allah kita jumpa lagi di awal waktu insya-Allah selepas solat subuh. Setakat itu saja, kita akan jumpa pada muka surat 368 insya-Allah. Subhanakallahumma wabihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.